Astagfirullah. Bismillah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Lakal hamdu minas samawati wa minal ardh wa min ana syai'un min syai'un ba'd. Allahumma la nahsi sana'an 'alaita anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma arinal haqqa haqq wa habibna ilayhi warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila wa karrihna ilayhi warzuqna ijtinabah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi ala habibina al-mustafa wa ala rasulina al-karim sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatik. Rabbana zidna 'ilman yanfa'una. Rabbana yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Makasih pada pengurusi majlis yang diraikan yang berhormat Datuk Zaidi bin Atan Adun Serkam, yang berusaha, yang berbahagia Datin Sapiah binti Harun, YDP Majlis Perbandaran Jasin, pengurusi Masjid Ar-Rahman Kampung Pulai, ahli-ahli jawatan kuasa, Tuan Imam, pegawai syarak, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah diberikan kesempatan pada malam yang berbahagia ini untuk kita bertemu. Yang pada asalnya mungkin ada orang anggap kita berkumpul kerana kita nak sambut tahun baru. Mungkin ya, mungkin tidak. Dan pada asalnya seingat saya apa yang saya dijemput. Tujuan pada malam ini yang pertama untuk menyambut ulang tahun Majlis Perbandaran Jasin yang ke-14, tahniah diucapkan. Dan yang kedua, kita berkumpul untuk meraihkan malam yang barakah, iaitu malam Jumaat. Malam iaitu yang mana disunatkan bagi kita untuk memperbanyakkan doa, memperbanyakkan bacaan-bacaan, sama ada Al-Quran, zikir dan juga doa, memohon kesejahteraan kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala jadikan hari Jumaat itu hari yang berkat dan permulaan hari di dalam Islam bila masuk maghrib. So kita dah pun berada pada hari Jumaat. Pada waktu yang sama kita berkumpul juga pada malam ini kerana kita berada di hujung tahun, walaupun ianya adalah tahun Masihi. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah tunjukkan pada kita hari yang sentiasa berpusing dan berputar. Bila bertambah sahaja tahun, maknanya usia kita akan bertambah ke berkurang? Usia berkurang, so tak payah duk perasan lah. Usia berkurang, yang bertambah tahun. Kalau dah tahu usia berkurang, takkan nak seronok. Bukan? Katakan seorang ni dia tahu dah jarak tempoh masa yang dia hidup sampai ke masa yang dia akan mati. Makin pendek, makin dekat dengan kematian. Nak seronok ke nak takut? Kalau orang yang seronok tu, orang panggil orang gila saja seronok. Seronok apa? Seronok nak mati. Tak tahulah kalau ada orang yang seronok nak mati. Sepatutnya kita takut. Pasal kerana tahun bila bertambah saja usia kita makin berkurang. Saya mulakan dengan petikan ayat Al-Quran. Huwallazi khalaqakum min turabin. Dialah Allah yang menciptakan manusia daripada tanah. Summa min nutfatin. Kemudian daripada tanah menjadi setitis air mani. Air mani yang hina keluar daripada tempat yang hina. Kemudian
Huwallazi khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa min 'alaqah. Kemudian jadi segumpal darah ataupun zygote ataupun embrio. Summa yukhrijukum tiflan, kemudian dia keluar jadi seorang kanak-kanak. Dalam ayat yang lain Allah kata wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Dialah Allah yang mengeluarkan kalian daripada perut mak kalian. La ta'lamuna syai'a, waktu mula-mula kalian keluar daripada perut mak kalian tu apa kau orang tahu? Tak tahu apa pun, zero knowledge. Apa nikmat pertama mula-mula Allah bagi dekat kita? Mula-mula keluar daripada perut, apa benda yang pertama sekali? Nikmat pertama Allah bagi. Siapa nak jawab? Siapa boleh jawab, dia boleh balik dulu. Apa dia? Nikmat pertama mula-mula keluar daripada perut mak kita. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Dialah Allah yang mengeluarkan kalian daripada perut mak kalian. La ta'lamuna syai'a, waktu mula-mula kamu keluar kamu tak tahu apa pun. Apa nikmat pertama sekali Allah bagi? Nikmat pertama adalah telinga. Wa ja'ala lakumus sam'a. Allah jadikan pendengaran. Ada orang kata menangis, tak, bukan menangis. Kalau keluar-keluar menangis. Kalau menangis yang teramat, menangis kerap, itu bukan nikmat, itu musibat nama dia. Sampai nak kena pergi ketuk pintu buh nama Ahmad Al-Bab pasal menangis. First sekali Allah berikan nikmat pendengaran. Nikmat pendengaran, nikmat pertama Allah bagi dekat kita, dan nikmat terakhir Allah akan tarik daripada kita. Sebab itu bila seorang baby dilahirkan, disunatkan kita pergi buat apa? Kita azankan pada telinga dia. Dan begitu juga ketika mana seorang yang dia nak meninggal dunia, apa kita buat dekat dia? Kita talqinkan pula pada telinga dia. Kerana nikmat telinga ini nikmat mula-mula Allah bagi, dan nikmat terakhir Allah akan cabut. Ni yang kata telinga ni. Sebab tu Al-Imam Al-Ghazali rahmahullah, bila ditanya kepada bila Imam Ghazali bertanya, dia tanya dalam kitab dia, limaza ja'alallahu lana uzunain wa fammin wahid. Pasal apa Allah jadikan bagi kita ni dua telinga, satu mulut? Maka kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, linasma' aksar min natakallamu bih, supaya kita mendengar lebih banyak daripada kita bercakap. Allah suruh kita dengar banyak daripada banyak bercakap. Sebab itulah malam ni kita dah baca Quran dah, kita dah berzikir dah, kita dah bertahlil dah, kita dah berdoa dah, kita dah solat dah, kemudian kita tadah telinga untuk dengar. Malam ni kita dengarlah slot yang terakhir malam ni, kita memperdengarkan apa yang sepatutnya kita dengar. Fadzakir bil Quran. Allah kata perintahkan pada kita, sebutkan, berikan peringatan kepada manusia dengan Al-Quran, liman yaqafu aid, kepada orang-orang yang takutkan pada ancaman Allah. Saya pegang controller saya kontrol malam sekarang ni. Saya boleh pusing steering, saya nak buat cerita lawak, nak bagi tuan-tuan ketawa, saya boleh buat. Saya nak bagi tuan-tuan rasa takut juga, saya boleh buat. Maksudnya kontrol dekat saya. Apa yang saya nak buat? Boleh saja kalau kita buat cerita-cerita yang menarik, cerita lawak supaya tuan-tuan ketawa berdekah-dekah. Tapi saya tak mau pun pada malam ni. Kenapa saya tak mau? Kerana kita berada di penghujung tahun dan kita berada pada awal tahun, keesokan hari kita akan masuk pada tahun yang baru. Sebab itu kita nak berikan peringatan pada saya yang bercakap dan semua kita yang ada dekat sini. Allah kata huwallazi khalaqakum min turab. Dialah Allah yang menciptakan kalian daripada tanah. Daripada tanah ni supaya kita lebih tawaduk, jalan dalam keadaan menunduk, tidak mengangkat kepala. Wala tusa'ir qaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Jangan memandang ataupun memalingkan muka kalian daripada manusia kerana kesombongan. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan berjalan di atas muka bumi dalam keadaan bongkak dan sombong. Waghduz min sautik, perlahankan suara ketika berada di bumi, sebab kita datang daripada tanah. Sifat tanah adalah tawaduk, sifat tanah. Allah kata huwallazi khalaqakum min turab summa min nutfatin summa min 'alaqatin summa yukhrijukum tiflan. Kemudian Allah keluarkan kita jadi seorang kanak-kanak. Dalam masjid ni berapa kerat saja kanak-kanak ni? Dalam lingkungan tak sampai 10%. Tak ada dah kanak-kanak. Kita dah lepas dah stage bahagian kanak-kanak tu tadi. Summa litablughu ashuddakum. Kemudian Allah kata, daripada kamu jadi kanak-kanak, sekarang kamu dah sampai kepada orang yang dewasa. Summa litablughu ashuddakum. Seorang dewasa yang kuat. Kemudian Allah kata lagi, summa litakunu syuyukha. Kemudian kalian menjadi orang-orang yang tua.
Di antara kita yang ada kat dalam masjid pada malam ni, saya yakin separuh daripada kita dah pun sampai menjadi seorang yang tua. Allah kata lagi, wa minkum man yutawaffa min qabl. Sebahagian daripada kita ni ada yang dah pun dimatikan. Saudara kita, adik-beradik kita, mak bapak kita, sahabat handai kita, ada dah yang meninggalkan kita. Wa minkum man yutawaffa min qabl walitablughu ajalan musamma wa la'allakum taqilun. Sebahagian daripada kalian kami panjangkan tempoh usia dia pada satu keadaan tempoh masa yang telah ditetapkan, wa la'allakum taqilun. Mudah-mudahan kalian memikirkan tentang umur. Tu apa cerita kita? Kita nak cerita pasal umur. Pentingnya umur manusia. Seorang sahabat kami mengajar di Selangor. Mengajar di sebuah sekolah agama. Satu hari selepas exam paper terakhir SPM pada 10 tahun yang lepas, anak murid dia ni habis saja exam, keluar daripada kawasan sekolah, dia wheelie, angkat tayar motor, datang sebiji kereta, langgar, mati depan sekolah. Keluarga si mati datang jumpa, dia kata, "Ustaz, minta tolong uruskan jenazah anak saya. Minta tolong uruskan jenazah anak saya." Ustaz ni, sahabat kami ni menguruskan jenazah daripada awal sampailah pergi ke kubur. Waktu ketika sampai dekat kubur, ramai yang datang. Dan yang paling ramai adalah kawan si mati. Sebab yang meninggalnya budak sekolah, muda lagi. Dia kata 5-17 tahun. Di kalangan mereka, orang-orang tua-tua, orang kampung datang, sebahagian daripada orang kampung datang dekat perkuburan pada majlis pengkebumian jenazah ni. Jadi sahabat kami ni bila dia tengok yang datangnya ramai anak muda, jadi dia tukarkan skrip talqin tu supaya dapat disesuaikan dengan audien yang ada kat depan. Apa dia kata? Kamu anak-anak muda, jangan duk seronok sangat hidup. Kalau kamu rasakan kamu muda, usia kamu panjang, ini buktinya kawan kamu ni, dia muda, Allah ambil nyawa dia ketika muda. Dan sekarang dia dah pun masuk kat dalam kubur, dia telah dimatikan oleh Allah. Jangan seronok sangat dalam hidup, jangan seronok. Orang tua-tua bila dia tengok orang muda dah kena basuh dengan ustaz ni, orang tua-tua angkat tangan macam ni, "Bagus ustaz, basuh banyak sikit." Dak muda ni naik motor sampai tak fikir. Bila dia tengok orang tua-tua angkat macam ni, dia kata, "Kamu orang tua. Jangan kamu ingat, kamu tua, usia kamu makin panjang. Kalau yang muda dah terjun masuk ke dalam, kamu tunggu masa sahaja lagi." Sebab tu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia sebut dekat kita, umur manusia ni kalau dah sampai 40 tahun, dia kena jadi orang yang cerdik. 40 tahun tak kenal masjid, 40 tahun tak kenal agama, 40 tahun tak kenal Quran, 40 tahun tak kenal ibadat. Apa nak kena buat pada orang yang umur 40 tahun tapi tak kenal masjid, tak kenal ibadat, tak kenal Quran, tak kenal zikir, tak kenal doa? Maka takbir fakabbiruhu arba'an, pi takbir dekat orang yang lupa ini, iaitu 4 kali takbir. Engkau dah mati sebenarnya. Siapa yang umur 40 tahun tak sedar diri, maka ditakbirkan kepada orang tersebut, kata Imam Ghazali, 4 kali takbir. Kenapa 4 kali takbir? Peringatan kepada dia, engkau dah mati sebenarnya. Sebab tu kita lihat, bila mana kita menceritakan tentang tahun baru, kita ceritakan tentang tahun yang kita telah lepas, apa yang kita perlu buat? Ayat tadi sebagai salah satu kita katakan peringatan Allah kepada kita. Saya nak baca pula ayat yang kedua. Apa dia ayat yang kedua dalam surah Al-Hasyr? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhallazina amanu taqullah." Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian pada Allah, takut ke Allah, gerun dekat Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Tengok dalam setiap diri masing-masing ni, saya yang bercakap dan semua tuan-tuan, apa pun status kita, pakat perhati dalam diri kita. Ma qaddamat lighad. Apa bekalan yang kita bawa untuk esok? Kalau ditakdirkan Allah malam ni kita mati, sekejap lagi dia orang akan jamu kuih kuaci. Siapa makan kadang-kala kuih kuaci tu, kadang-kala dia punya santan korang, makan-makan mau tercekik kat kongkong, boleh jadi. Ni sekejap lagi ni, kita tak tahu ni apa nak berlaku sekejap lagi. Kata Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Lihat pada setiap orang apa bekalan untuk esok. Dia tak kata tahun depan, tapi untuk esok. Innallaha ya'lamul ghaibas samawati wal ard. Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi. Wa yunazzilul ghais. Allah yang menurunkan hujan, manusia tak boleh turun hujan. Wa ya'lamu ma fil arham. Allah mengetahui apa yang ada dalam perut seorang ibu.
Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Setiap orang dia tak tahu apa yang dia akan dapat esok hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Setiap orang dia tak tahu kat mana tempat dia akan mati. Kita tak tahu. Disebabkan kerana kita tak tahu, persediaan perlu dibuat bermula daripada sekarang. Saya kalau ada kawan yang sambut birthday, saya hantar ayat ni. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, lihat pada setiap diri apa bekalan dia untuk esok. Bertakwalah kepada Allah, Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Wala takunu kallazina nasullah. Jangan kalian jadi macam orang yang lupa Allah. Wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum. Orang bila dia lupa Allah, Allah kata Allah akan jadikan dia lupa pada diri. Lupa pada diri, lupa pada amalan, lupa pada ibadat, lupa pada segala-galanya. Akhirnya dia hidup kat dalam dunia ini dalam keadaan lalai dan leka. Dan inilah kebanyakan apa yang berlaku. Apa kesan kalau kita lalai tak ingat Allah? Tukar tahun pun tak ingat Allah, bulan Januari tak ingat, bulan Februari tak ingat. Sedar tak sedar tahun berlalu begitu cepat. Rasa baru saja PKP bulan 3, bulan 4 yang lalu, tiba-tiba kita dah pun berada bulan 12. Lagi 4 bulan kita jumpa pula dengan bulan Ramadan. Waktu COVID-19 ni dah hampir 1 tahun, dah sampai hampir 1 tahun. Sedar tak? Tak perasan pun. Begitu cepat. Apa kesan kalau sekiranya seorang hamba tadi itu dia lupa pada Allah? Allah kata, "Wa man a'radha an zikri." Siapa yang berpaling daripada ingat aku, fa innalahu ma'isyatan dhanka. Kami jadikan kehidupan dia, hidup dia kami sempitkan hidup. Tuan-tuan, kita berada dalam keadaan sempit, kesempitan. COVID-19 ni kesannya tu kesan yang amat besar. Bukan sekadar kesan pada ekonomi, bahkan kesan kepada kehidupan seharian kita, sampai kehidupan kita di masjid, sampai beribadat. Sebelum ini kita boleh solat dalam keadaan dekat-dekat, sekarang dah tak boleh dekat. Ramai jemaah jumpa saya, nak salam dengan ustaz tak salam, nak salam tak salam, nak salam tak salam. Kita tengok dia duduk teragak-agak, salam sajalah, walaupun pada SOP-nya tak boleh salam. Bukan, tapi nak katakan kita sendiri hidup dalam keadaan susah. Baik, kalau dah kita berada dalam keadaan yang sebegitu rupa, batu Allah kata, jangan sampai ke satu tahap kita lupa pada Allah, Allah jadikan kita lupa pada diri kita. Lupa pada diri, kita tak ingat pada ibadat. Kesan daripada situ apa berlaku? Allah kata, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Kami akan bangkitkan mereka di hari kiamat dalam keadaan mata buta. Tuan-tuan, kita celek kat dunia, tiba-tiba sampai ke hari akhirat, bangun-bangun, mata buta. Kita pun bertanya, Ya Rab, lima hasyartani a'ma, wahai Tuhanku, kenapalah dibangkitkan aku dalam keadaan mata buta? Laqad kuntu basira, di dunia dahulu aku mata celek. Maka, kita berada dalam keadaan mata buta. Pasal kita buta ketika kita kat dunia. Kita tak nampak Allah, tak nampak ibadat, tak nampak Quran, tak nampak segala-galanya. Yang kita nampak, kita hanya sekadar mencari dunia dan kita lupakan akhirat. Sahabat-sahabat muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tahu ke tidak apa keadaan berlaku pada orang yang dah mati? Bila seorang hamba Allah tu dah mati, dia dibawa pergi ke akhirat. Bila dia sampai dekat akhirat, apa berlaku? Allah kata, wahum yastariqun. Mereka akan menjerit. Mereka akan menjerit ke akhirat. Yastariqun ni satu bahasa Arab menggambarkan jeritan yang amat kuat oleh orang yang bila dia dah sampai ke alam barzakh, dia dah sampai ke akhirat, dia akan menjerit dengan kuat. Wahum yastariqun. Apa kata mereka? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Tuhan, ya Allah, tolong keluarkan kami balik ni daripada penjara ini. Tolong keluarkan kami balik daripada tempat yang menyeksakan ini. Tolong keluarkan kami balik daripada azab yang kami sedang alami pada saat ini. Na'mal salihan, kami nak buat amal soleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, lain daripada apa yang kami kerjakan dulu waktu kami kat dunia. Maka mereka pada waktu tersebut ketika dia minta pada Allah, ditengkingnya orang tersebut, awalam nu'ammirkum ma natazakkaru fihi man tazakkar. Dia kata manusia tak sedar diri. Awalam nu'ammirkum, bukankah kami panjangkan usia engkau ketika engkau berada di dunia?
Mana tazakkaru fihi man tazakkar, dan kami jadikan pada usia engkau itu peringatan pada engkau. Waja'akumun nazir, kami bawa datang pada umur, pada usia itu tanda-tanda yang tertentu. Tuan-tuan cuba cek balik kat dalam diri kita semua pada malam ni, semua tanda-tanda ni yang dah ada. Kata mufassirin, waja'akumun nazir, tanda-tanda yang pertama. Tanda pertama kena pada manusia adalah usia baligh. Waktu ketika mana kita baligh, perkara pertama yang kita kena tahu, kita pesan dekat anak kita, mat, engkau dah baligh, suara engkau dah garau. Maka ada di kanan engkau raqib dan juga atid yang akan mencatat. Mak tak boleh tolong, ayah tak boleh tolong lagi dah. Engkau buat baik ditulis pahala, engkau buat dosa ditulis dosa. Mak tak ada apa-apa lagi dah. Dah selesai dah. Bahagian mak dah habis. Sekarang hal engkau. Malaikat akan catat. Peringatan pertama. Biasa ketika usia baligh kita tak rajin, tak ingat sangi. Baik, Allah bawa datang pula yang kedua, tanda yang kedua. Apa dia tanda yang kedua? Ketika berusia 40 tahun. Second tanda dia, apa dia tanda yang datang pada kita? Usia 40 tahun, yang kita lihat majoriti kita dekat sini dah pun masuk kategori usia 40 tahun ini. Dalam surah Al-Ahqaf Allah ceritakan bagi orang yang telah mencapai usia 40 tahun. Apa kata Allah? Wawasainal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Sampai kepada ayat hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan, sehinggalah usia seorang itu mencapai usia 40 tahun. 40 tahun disebut secara spesifik di dalam Al-Quran, menunjukkan awas kepada sesiapa yang berusia 40 tahun. 40 tahun dia dah kena memikirkan tentang akhirat dia. Maka Allah sarankan pada orang yang berusia 40 tahun, dia mendoakan kepada 6 perkara di dalam kehidupan dia. Apa dia 6 perkara ni? Dia pun berdoa kepada Allah. Wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai. Tuhanku, jadikan pada aku orang yang bersyukur di atas nikmat yang kau telah berikan padaku. Tuan-tuan, apa nikmat yang kita tak dapat dalam hidup? Ya, kita katakan kita susah ketika Covid. Ada orang yang susah, ada orang yang dibuang kerja, ada orang yang susah cari rezeki, ekonominya makin mengecil. Pelbagai kesusahan yang kita alami. Susah-susah kita kat sini, kita tak susah sebagaimana sahabat kita yang berada di Syria. Saya pernah berada di Syria lama, hampir 5 tahun duduk dekat Syria. Sambung daripada Syria pergi pula ke Jordan. Saya pernah pergi ke Iraq, saya pernah pergi ke negara-negara Arab miskin yang lain. Kita melihat bagaimana kemiskinan yang berlaku kepada mereka, kemiskinan yang amat dahsyat. Siapa perhatikan video dalam sebulan yang lepas, satu video yang diviralkan seorang anak kecil daripada Syria. Seorang kameraman masuk ke Syria pada waktu tersebut, terjumpa dengan seorang budak lelaki dalam lingkungan usia 9 ke 10 tahun. Budak tu kata, "Ammu," dia panggil ammu ni dalam bahasa Arab, pakcik, "Ammu bidi syik minnak." Aku nak sesuatu benda daripada hang. Bidi atlub syik minnak, syik saghir, dia kata, satu benda hak kecil saja nak minta tolong. Dia kata wa ana astahi, aku malu nak minta. Tapi dia kata kalau tak minta, dia kata aku teruk, aku terpaksa cakap. Dia kata ana wa ikhwati, dia kata aku dengan beberapa orang adik-beradik aku yang lain. Dia kata kami 3 hari dah tak makan. Kami dah 3 hari tak makan. Kalau ada sikit makanan, boleh tak tolong bagi? Dia kata, aku lapar yang teramat. Dia kata, aku tak makan lagi. 3 hari dah tak makan. Tuan-tuan, kita tengok anak kita ni, pagi tadi tak sarapan. Kita dah risau dah anak kita tak nak makan apa pagi ni. Tengah hari tak makan. Kita dah risau anak kita. Kita paksa anak kita untuk makan. Sedangkan ada orang yang sampai ke tahap tak boleh makan. Kami pergi ke Pakistan, dekat airport Pakistan, dia tulis dekat situ. Tulis apa? Kamu merasakan kamu susah kerana kamu tidak mempunyai kasut. Ya, kadang-kadang kita susah, kita tak ada kasut. Tapi ada orang yang lebih susah kerana mereka tidak mempunyai kaki. Sebab tu Allah didik kita, Allah kata, siapa yang umur 40 tahun, belajarlah bersyukur pada Allah atas apa yang kau telah dapat. 40 ni biasanya kita dah stable sikit dalam hidup. Kalau tak stable juga dalam hidup, dia orang ni ada masalah, dia kena cek. Sama ada dia adalah orang yang malas berusaha, ataupun mungkin Allah nak uji dia kerana Allah nak angkat darjat dia. Dan boleh berlaku pelbagai keadaan di sana.
Sebab kebiasaan 40 tahun Allah berikan satu kehidupan. Kalau tak kaya pun tak apa, tapi kehidupan dia dah agak stable. Sebab tu orang umur 40 tahun dia kena belajar bersyukur. Apa dia doa dia? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai wa ala walidai. Ya Allah, jadikan aku orang yang bersyukur di atas nikmat yang kau berikan pada aku, juga nikmat yang diberikan pada kedua ibu bapa aku. Wa an a'mala salihan tardah. Ya Allah, jadikan aku orang yang sentiasa buat amal soleh yang engkau redha. Wa an a'mala salihan tardah wa aslih li zurriyyati. Ya Allah, perbaikilah zuriat aku. Wa inni tubtu ilaik. Ya Allah, aku bertaubat kepadamu. Wa inni minal muslimin. Ya Allah, sesungguhnya aku berserah diri kepadamu. Kesimpulan daripada doa ni, iaitu seorang yang sedar diri ketika dah sampai usia 40 tahun. Bila kita sedar usia kita sampai 40 tahun ni, bila berubahnya tahun. Baik, 40 tahun. Datang lagi pula. Ni yang penghabisan, amaran terakhir. Mula-mula balik dah lepas. Datang pula yang kedua, apa dia? Usia 40 tahun. Sebahagian mufassirin mengatakan uban yang ada ke atas kepala. Selain daripada 40 tahun, ada orang dia datang petanda yang lain, iaitu uban. Tuan-tuan tahu tak Nabi kita Muhammad SAW ada uban? Nabi SAW rambut dia kanan dan kiri dia panggil wafrah sampai ke bahagian telinga. Rambut daripada bahagian belakang disebut jumah sampai ke paras bahu. Permulaan rambut Nabi SAW dalam kitab Syama'il Muhammadiyah dia lepaskan pada bahagian depan. Bila dia tengok musyrikin Mekah, orang Yahudi, ahli kitab, orang Nasrani buat rambut yang sama macam Nabi SAW, apa Nabi buat? Nabi belahkan rambut dia pada belahan tengah, dibelah tengah rambutnya. Pasal tak nak disamakan dengan orang-orang musyrik. Kata Anas bin Malik, lam ma'adatu syaibur rasul. Taklah aku kira uban yang ada ke atas kepala Nabi illa 14 syaiban, melainkan 14 helai uban yang ada ke atas kepala Nabi. Abdullah ibn Abbas pula kata lam yatajawaz syaibur rasul, tak lebih uban yang ada ke atas kepala Nabi illa 20 syaiban, melainkan 20 helai uban. Dahsyatnya sahabat ni, mereka kira uban yang ada ke atas kepala Nabi. Dan dahsyat lagi bila mana ditanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, laqad kunta syiban. Wahai Rasulullah, kami dapati di atas kepala engkau ada uban ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Syayyabatni al-hud, syayyabatni al-mursal al-waqi'ah, syayyabatni al-mursalat, syayyabatni amma yatasa'alun, syayyabatni at-takwir. Kepala aku beruban disebabkan surah Hud. Tadi dibacakan oleh imam kita tadi tu, surah Hud lah tu. Cerita pasal apa? Cerita pasal Nabi Nuh. Apa Nabi Nuh buat? Nabi Nuh bila mana dia dah naik dah ke atas kapal, dia pun baca Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Waktu mula-mula naik kapal. Maka tiba-tiba dia tengok pula anak dia pula kat mana? Wa kana fi ma'zilin. Anak dia duduk jauh daripada dia ni. Dia panggil ya bunayya arkam ma'ana, anak mai cepat naik kapal dengan ayah. Kata anak dia, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Tak apa, dia kata, ayah don't worry, saya akan panjat naik ke atas bukit, saya akan selamat daripada air. Kata bapa dia pula, la asimal yaum, tak ada siapa pun yang akan selamat pada hari ini. Akhirnya anak dia pun tenggelam, dia pandang anak dia sampai kepada pandangan yang terakhir. Cerita apa ni? Cerita surah Hud. Tuan-tuan tahu tak kepala Nabi SAW beruban disebabkan surah Hud? Kenapa surah Hud? Kerana surah Hud surah yang menakutkan Nabi SAW, takut umat dia jadi sebagaimana umat-umat yang terdahulu. Beruban kepala Nabi. Kepala Nabi SAW beruban yang kedua disebabkan surah Al-Waqi'ah yang kita duk baca pada tiap-tiap malam. Kepala Nabi SAW juga beruban disebabkan surah Al-Mursalat. Surah Waqi'ah cerita tentang hari akhirat. Surah Mursalat cerita tentang api neraka. Kemudian surah Amma Yatasa'alun, surah yang keempat yang menyebabkan kepala Nabi beruban, surah yang menceritakan tentang akhirat, hari kiamat. Dan yang terakhir, surah tentang At-Takwir, juga surah yang sehingga kata Nabi, siapa yang nak melihat hari kiamat seakan-akan berlaku di hadapan mata dia, maka bacalah surah At-Takwir, kronologi hari kiamat step by step. Maka 5 surah ini menyebabkan kepala Nabi SAW beruban. Sebab apa? Sebab Al-Quran, kepala Nabi beruban. Ada di antara kita sampai beruban kepala tak baca Al-Quran. Saya selalu tegur, ni Al-Quran yang duduk dekat rak dalam masjid.
Cuba tengok hari Jumaat. Besok hari Jumaat, di antara jemaah yang datang ke masjid, berapa kerat di antara kita yang pegang Al-Quran dan kita baca Al-Quran. Tak ramai pun, boleh bilang dengan jari. Kalau tuan-tuan pergi ke negara Arab, saf pertama, saf kedua, saf ketiga, semua pegang Al-Quran sebelum azan. Azan saja pakat tutup, pas. Ada kawan pergi tolong letakkan dekat rak. Ada di antara kita beruban kepala, tak baca Al-Quran. Saya lihat baru-baru ni, 2-3 malam yang lepas saya mengajar di Bukit Katil. Ada seorang lelaki nama dia Pak Ibrahim. Pak Ibrahim ni dah tua dah. Saya seronok dekat Pak Ibrahim ni, bila saya mengajar, habis mengajar saya, dia akan tanya soalan. Yang menariknya lagi, soalan yang dia tanya, soalan yang tak ada kaitan pun dengan yang kita mengajar. Tak apa, tapi saya suka soalan dia. Soalan dia minggu lepas, dia tanya, Ustaz, nak tanya Ustaz, kalau kita sabar, kita boleh masuk syurga tak Ustaz? Saya kata, Pak Ibrahim tanya soalan macam tu kat saya, kura-kura dalam perahu. Saya kata, dah tahu, dah tanya juga. Kalau sabar, of course lah masuk syurga. Ketika mana wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara, dibawa orang yang bertakwa pergi ke syurga dalam keadaan diiring mereka macam VVIP. Hatta idza ja'uha, sampailah ketika mereka sampai di hadapan pintu syurga, futihat abwabuha, dibukakan pintu syurga, faqala lahum qadhanatuha, dikatakan malaikat yang jaga syurga tadi, salamun alaikum tibtum, salam sejahtera kepada kalian di atas kebaikan. Ayat yang lain, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar, salam sejahtera ke atas kamu, salam satu Malaysia. Tak ada salam satu Malaysia dah waktu tu. Salamun alaikum bima sabartum, salam sejahtera ke atas kalian di atas kesabaran. Orang sabar masuk syurga Pak Ibrahim. Saya kata sabar, of course masuk syurga Pak Ibrahim. Saya tutup mic, saya pun tanya dia soalan. Pak Ibrahim umur berapa? Dia kata 84 Ustaz. Apa Pak Ibrahim buat? Persiapan Pak Ibrahim untuk akhirat. Dia senyum kat saya. Saya tanya dia, Pak Ibrahim bangun malam tak? Dia kata bangun. Saya tanya dia, Pak Ibrahim buat apa bangun malam? Dia kata, saya solat malam Ustaz, solat tahajud. Saya tanya, Pak Ibrahim solat berapa rakaat? Dia kata 20 rakaat Ustaz. Baik, saya tanya Pak Ibrahim lagi, Pak Ibrahim solat 20 rakaat tu sejak bila Pak Ibrahim mula solat? Dia pun dia kata, dah 40 tahun. Tuan-tuan, umur dia sekarang 84 tahun, 40 tahun dah dia bangun di tengah malam. Dia baca, dia solat tahajud sebanyak 20 rakaat ketika usia dia 84 tahun. Ini tanda nak kenal orang yang baik, penghabisan yang baik, ahli syurga yang masih hidup dekat dunia, senang saja. Khairukum, sebaik-baik kalian, man tala umrahu, orang yang panjang umur, wa hasuna amaluh, dan baik amalan dia. Panjang umur 70 tahun, 80 tahun, tapi amalan dia amalan yang paling terbaik. Tuan-tuan, kita kadang-kadang hari ini ramai di antara kita pangkat bapa-bapa umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Kita nak tunggu bila masanya lagi? Sampai bila? Nabi SAW beruban kepala disebabkan kerana Al-Quran. Kita sampai beruban kepala pun kadang-kadang kita tak pegang pun Al-Quran. Bukan kita tak tahu, ya'ti yaumal qiyamah Al-Quran syafi'un li sahibihi, akan datang pada hari kiamat kelak Al-Quran menjadi pemberi syafaat kepada orang yang bersahabat dengan Al-Quran. Jadi sahabat dengan Al-Quran. Sahabat dengan Al-Quran. Sebab apa? Dia membantu kita kat kubur sampai ke akhirat, sampai ke dalam syurga kita masih membaca Al-Quran. Al-Quran berada dengan Tuan dia kat dalam kubur. Dia jadi penerang kubur, penyuluh kubur. Ketika mana kita dah masuk kat dalam syurga, Allah akan berkata, Iqra wartal kama turattilu fid dunya, baca Quran, lagukan macam kamu baca di dunia dahulu. Kemudian dikatakan iqra wartaq, baca Quran dan naiklah ke atas. Fa inna manzilatika fil jannah, sesungguhnya tempat kamu di syurga, fi akhiri ayatin taqra'uha, berada pada ayat terakhir yang kamu baca di dunia. Minda kita kena ada minda akhirat. Minda kita kena ada minda akhirat. Tiap-tiap kali kita sambut tahun baru, jangan duk fikirkan dunia, tapi fikirkan juga akhirat. Saya ceritakan satu kisah, ada seorang lelaki. Kami cerita baru-baru ni, saya asal daripada Kedah, saya kira tuan-tuan dengar saya punya slang pun tuan-tuan tahu saya main daripada Kedah. Tu saya tak keluar habis lagi tu, saya takut tuan-tuan tak faham. Baik, di Kedah ni orang buat sawah padi. Di Kedah ni ramai orang buat sawah padi, buat bendang kami panggil. Ada seorang lelaki ni nama dia Pak Mit. Pak Mit ni umur 70 tahun lebih dah Pak Mit ni. Apa Pak Mit ni buat?
70 tahun dah duk turun ke bendang, duk buat sawah padi lagi. Orang kampung ni duduk sebut macam-macam dekat dia, duk marah dekat dia. Apa tak guna punya Pak Mit. Bukan nak kata dia ni miskin mana pun, tak miskin. Yang duk pergi turun buat kerja bendang, kerja kotor macam tu buat apa? Anak 8 orang semua berjaya. Anak ada yang doktor, ada yang engineer. Tapi dia duk turun lagi buat bendang, dah buat sawah padi. Orang kata anak-anak dia tak tolong ke? Sampai ke satu hari pergi tanya Pak Mit sendiri, nak dengar apa Pak Mit kata. Apa kata si Pak Mit ni? Dia kata sebenarnya aku ni, dia kata buat bendang pasal bukan sebab aku nak kaya. Aku buat bendang bukan sebab aku nak kaya. Aku buat bendang bukan sebab aku tak cukup duit. Aku memang dah cukup. Anak-anak bagi kat aku tiap-tiap bulan dah cukup sangat dah. Tapi dia kata aku buat bendang sebab satu benda. Tuan-tuan tahu tak, orang buat bendang dia akan bayar zakat. Orang yang buat bendang dia akan bayar zakat. Maka dia kata aku buat bendang ni sebab aku nak bayar zakat tiap-tiap tahun. Kalau aku tak buat bendang, aku tak bayar zakat. Bila aku buat bendang, aku bayar zakat. Bukankah zakat itu adalah satu pelaburan akhirat? Zakat itu tuntutan, sebab zakat menjadikan asbab dosa aku diampunkan dan aku boleh masuk ke syurga dengan sebab zakat itu tadi. Tuan-tuan jangan main-main dengan sedekah. Tuan-tuan tahu tak ni masjid ni? Masjid ni juga masih lagi memerlukan dana untuk tuan-tuan. Tuan-tuan tengok masjid yang tersergam indah, makmur dengan majlisnya, dalam keadaan keselesaan yang kita ada, dan pelbagai lagi keperluan-keperluan yang lain, wakaf-wakaf yang masih lagi terbuka. Ini semua saham kita bagi akhirat. Anas bin Malik dia pernah ceritakan, kami baca kitab Riyadhus Shalihin beberapa hari yang lepas. Kisah bagaimana Anas bin Malik ni, dia kata ketika turun ayat wa anfiqu mimma razaqakumullah, infakkan, sedekahkan harta yang Allah telah berikan rezeki kepada kalian. Turun saja ayat ni, kata Anas bin Malik, kami sahabat ni bukan ada duit mana pun, kami tak kaya. Tapi disebabkan turun ayat suruh kami sedekah, apa kami nak buat? Maka kami pergi ambil upah bawa barang. Pasal apa kami pergi ambil upah bawa barang? Pasal bila kami ambil upah bawa barang, kami dapat duit. Bila kami dapat duit, maka bolehlah kami bersedekah. Maka dengan sedekah tersebut, innamas sadaqat tudfi'ul qataya kama yudfi'ul ma'un nar. Sesungguhnya sedekah itu memadamkan kesalahan dosa sama sebagaimana air memadamkan api. Tu sedekah tu. Seorang sahabat menangis datang jumpa Nabi bila Nabi suruh dia sedekah. Nabi suruh infak fi sabilillah. Dia datang, dia menangis, dia kata, ya Rasulullah, aku tak ada benda nak sedekah. Tak ada benda apa pun nak boleh sedekah. Nabi SAW tanya dia, apa ada dalam kocek? Dia kata, ya Rasulullah, tak ada apa. Dia pun keluar daripada kocek sebiji buah kurma. Sebiji saja ni buah kurma ni, buat nak makan sekejap lagi. Nabi kata, bawa sini buah kurma kau. Dia pun tak tahu kenapa Nabi minta. Nabi ambil buah kurma tu, Nabi potong jadi 2. Kemudian Nabi ambil separuh, Nabi bagi balik dekat dia, Nabi ambil separuh. Apa kata Nabi? Tasaddaqu walau bisyiqqi tamrah. Sedekahlah kalian walaupun separuh biji buah kurma. Dalam riwayat yang lain, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Takutlah kamu kepada api neraka walaupun dengan separuh biji buah kurma. Nabi nak didik sahabat ni supaya mereka menjadi orang yang selalu bersedekah. Itu cerita bukan sekadar tu. Kadang kalau Pak Mit tadi tu, apa tujuan dia buat bendang? Sebab kerana nak bayar zakat. Sampai macam tu, kerana nak bayar zakat. Itulah tujuan kenapa dia buat bendang. Maknanya dalam kepala otak ni selalu fikirkan tentang akhirat. Apa bekalan yang kita nak bawa untuk akhirat. Ada satu kisah dalam hadis Nabi SAW. Kisah ni menarik ni. Orang fakam ni mesti banyak tanah punya. Kisah ni dalam cerita hadis ni hadis yang sahih. Seorang sahabat dia ada satu potong tanah. Satu potong tanah. Berapa saiz Allahu a'lam, dia tak diceritakan. Sepotong tanah yang dia ada ni ada seorang hamba Allah, sahabat juga, pergi tanam satu batang pokok kurma ke atas tanah dia. Ada seorang hamba Allah ni pergi tanam satu batang pokok kurma ke atas tanah dia. Pokok kurma tu besar sampai keluar buah. Dia tengok-tengok, ni ada pokok orang ni, pokok ni aku tak tanam, orang lain yang tanam. Siapa yang tanam? Siasat punya siasat. Dia tahu dah rupanya ada kawan dia yang lain pergi tanam pokok kurma di atas tanah kepunyaan dia pada waktu tersebut. Dia tahu siapa punya pokok, dia pun pergi jumpa. Dia kata, tuan, dia kata minta maaf lah. Macam ni lah, saya pun tak nak panjang-panjang cerita. Okey, ni ayat saya lah ni. Cerita hadisnya dia lebih rasmi sikit, tapi saya nak bagi tuan-tuan faham, saya buat pakai bahasa saya. Kata sahabat ini, dia kata, tuan, saya tak mau panjang cerita, macam ni lah.
Dia kata tanah ni tanah saya punya. Pokok tuan yang pergi tanam kat atas tanah saya. Pada asalnya ni kira hak saya lah. Tapi tak apa macam ni. Boleh tak saya nak beli pokok kurma ni? Selesai masalah, tuan jual sahaja pokok kurma yang tuan tanam kat atas tanah saya ni. Bagi dekat saya. Saya bayar duit. Yang kata ada jenis orang Kedah kata ketegang. Tahu ketegang? Satu istilah lagi dia panggil kerah pedai. Kerah pedai ni macam mana saya nak terjemah? Bahasa mudah, tak makan saman dah ni. Jenis lelaki tak makan saman. Dia kata aku tak mau jual. Aku tak mau jual. Dia kata apa nak jadi pun jadi. Ini pokok aku punya, tanah hang punya, pokok aku punya, tapi aku tak nak jual. Bila dia tak nak jual, dia sahabat tuan tanah ni, dia pergi mengadu dekat Nabi SAW. Mengadu dekat Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, tanah aku ada orang pergi tanam pokok kurma. Aku minta dia jual dekat aku, dia tak nak. Boleh tak engkau tolong pergi deal sekejap dengan dia ni? Mudah-mudahan dia dengar cakap engkau, dia jual dekat aku. Nabi SAW panggil sahabat yang pergi tanam pokok kurma ni. Apa kata Nabi SAW dekat lelaki tersebut? Jual dekat dia. Jual dekat dia, engkau dapat duit. Dia kata tak mau jual. Aku tak mau jual. Kata Nabi SAW, Nabi berikan satu tawaran lumayan dekat lelaki hak tanam pokok ni. Nabi kata, kalau engkau jual pokok kurma yang kau tanam kat atas tanah si Polan ni, Allah nanti gantikan satu batang pokok kurma yang lebih baik lagi untuk engkau kat dalam syurga. Tuan-tuan, siapa tak nak ni? Ganjaran syurga. Maknanya kalau dia dapat pokok kurma kat dalam syurga, sah-sahlah dia jadi ahli syurga. Engkau bagi balik dekat tuan tanah ni, nanti Allah gantikan pada engkau satu pokok kurma yang lebih baik kat dalam syurga kelak. Ni yang kata hak jenis kerah pedai ni, tu apa dia kata? Tak mau. Tak mau juga. Yang kata dahsyatnya ada orang yang macam tu. Dia kata aku tak mau. Baik, dah dia kata tak mau, nak buat macam mana? Tapi yang kata tuan tanah ni luar biasa tuan-tuan, pasal minda dia minda akhirat. Kepala otak dia ni kepala otak yang fikir akhirat. Dunia ni kecil sangatlah bagi dia. Dia duk fikirkan tentang akhirat. Apa dia buat? Dan tu juga dia pergi jumpa orang yang tanam pokok kurma tu. Dia kata, tuan, saya nak selesai masalah hari ni. Selesai masalah macam mana? Tuan ambil pokok kurma sekali dengan tanah sekali. Tuan ambil lah, dia kata. Tuan-tuan tahu pasal apa dia pergi bagi tanah sekali dengan pokok kurma dekat orang yang tanam tadi? Siapa tahu pasal apa? Kenapa dia pergi bagi tanah sekali dengan pokok kurma? Sebab dia dengar Nabi kata, Allah gantikan untuk engkau satu pokok kurma kat dalam syurga. Dia kata, aku tak dapat tanah dekat dunia, tak apa. Aku tak dapat pokok kurma pun tak apa. Yang penting aku nak dapat syurga. Inilah minda kelas akhirat. Minda kelas akhirat kena fikir macam tu tuan-tuan. Apa saja kerja buat kita nak cari benda yang ada hasil di akhirat kelak. Tuan-tuan tahu tak? Tahu ke tak tahu? Pahala yang kita dah buat kat dunia ni kita dapat apa? Kita buat amalan, kita dapat pahala bukan? Pahala tu apa pahala? Hadiah. Kalau hadiah, apa hadiahnya? Sebenarnya pahala itu ditransferkan menjadi cahaya di akhirat. Tuan-tuan tahu tak hari akhirat tu hari yang amat gelap? Kubur gelap, hari akhirat gelap, nak meniti titian siratul mustaqim pun amat gelap. Tak ada siapa yang boleh melepasi titian siratul mustaqim melainkan dengan cahaya sahaja. Tuan-tuan tahu tak bagaimana Allah kata nuruhum yas'a baina aydihim wa biaimanihim. Cahaya akan berada di seluruh badan mereka dan di sebelah kanan mereka ketika mereka berjalan di akhirat nanti. Cahaya inilah yang kita nak. Daripada mana cahaya ni datang? Daripada dunia, daripada amal soleh yang kita lakukan. Yang inilah bekalan yang kita nak. Sebab tu cari bekalan sungguh-sungguh. Lebih-lebih lagi dalam kita yang nak sampai ke apa? Ke tahun yang baru. Bila sampai tahun yang baru, maka sudah pasti sepatutnya kita bukan seronok, tapi kita makin mempersiapkan kerana kita sedang berjalan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalla bal tuhibbunal ajilata wa tadharunal akhirah. Jangan begitu kata Allah. Sesungguhnya kamu wahai manusia tuhibbunal ajilah, amat kasih pada dunia. Tuan-tuan, kalau hidup hanya sekadar hidup, sebagaimana orang hari ini, kalau hidup hanya sekadar hidup, nak fikirkan apa nak masuk dalam perut, nak fikirkan tentang duit kita, nak fikirkan tentang harta benda kekayaan kita, kata Pak Hamka, bukan saya kata, minta maaf awal-awal, bukan saya kata, saya selitkan kata-kata Pak Hamka, kalau hidup hanya sekadar hidup, apa bezanya kalian dengan babi di hutan?
Siapa sebut? Pak Hamka. Kalau hidup hanya sekadar fikirkan soal makan, soal nak hidup, tak beza pun kita. Maka dia kata hidup mestilah ada sebab dan musabab. Kenapa kita hidup? Maka wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kami tak ciptakan kalian jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepada kami. Maka kena buat persiapan untuk akhirat. Fikirkan apa bekalan. Sebab itu kalau kita lihat di sana hadis Nabi SAW, tidak akan datang satu tahun yang akan datang selepas ini, melainkan setiap tahun yang akan datang menjadi lebih teruk daripada tahun yang sebelumnya. Sebab tu kita jangan rasa overconfident, jangan rasa seronok yang melampau, tapi pohonlah kepada Allah untuk kesejahteraan kehidupan kita di kemudian hari. Pelihara iman kita, jangan dibolak-balikkan hati-hati kita, ditetapkan iman kita dan dimasukkan kita ke dalam syurga dan dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kalla bal tuhibbunal ajilata wa tazarunal akhirah. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wa lataffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta aula laka faula thumma aula laka faula. Surah apa? Surah Al-Qiyamah. Allah kata manusia, kamu sukakan sangat dunia, kamu lupa akhirat. Jangan begitu. Ingat ketika nyawa sampai kat kerongkongan, maka pada waktu tersebut jampi apa pun takkan dapat menyelamatkan. Dan apa berlaku pada waktu tersebut? Ketika nyawa sampai kat kerongkong, malaikat akan berkata, pi cari siapa boleh tolong. Waktu tu kita tahu kita akan mati dan kaki kita dah mula dah duk menendang, dah jadi nazak. Waktu kena tarik nyawa, ditengking kita, engkau tidak percaya, tak ada sedekah, tak ada solat, tak ada amal ibadat. Akhirnya kita dimasukkan ke dalam neraka wal-a'yazubillah. Mudah-mudahan insya-Allah peringatan ini saya peringatkan untuk diri saya dan juga pada seluruh muslimin dan muslimat. Maka carilah bekalan untuk akhirat dan perbaiki urusan dunia kita. Mohonlah doa pada Allah. Allahumma jma' hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lana syaqiyyan wa la mahruma wa la matruda. Allahumma ya arhamar rahimin, di antara kami ada yang meminta, ya Allah perkenankan permintaan mereka. Di antara kami ada yang memohon, berikan permohonan mereka ya Allah. Di antara kami ada yang lemah, Engkau kuatkan mereka ya Allah. Di antara kami ada yang sedih, Engkau bahagiakan mereka ya Allah. Di antara kami ada yang miskin, Engkau kayakan mereka ya Allah. Di antara kami ada yang susah, Engkau senangkan mereka ya Allah. Di antara kami ada yang sakit, Engkau sembuhkanlah mereka ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi ucapan terima kasih pada Datin Sapiah binti Harun atas jemputan dan juga Datuk Zaidi bin Atan sudi bersama-sama dengan kami. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat menjadi panduan dan pedoman di dalam kehidupan kita di sekalian kita, insya-Allah. Yang memadai tuan-tuan dan puan sekalian, sebelumnya sampaikan kita di majlis yang baik sekali. Majlis dengan sehormatnya menjemput kepada Encik Muhammadin bin Isyam, pegawai pengarah Jabatan Kawal Bangunan Majlis Badan Jasin bagi diri yang